jadi seperti mereka. Maknanya saudara, kadang manusia ni ada orang kafir, ada orang sesat, ada orang jahil. Lalu kita ikut percakapan dia, idea dia, dia cuma guna wasangka. Contoh, kita katakan dalam Islam ni kau duduk potong tangan, dia kata, "Oi, kalau jalan kau duduk, habis orang Malaysia tak ada tangan." Itu prasangka buruk. Orang ni tahu tak hukum? Tahu tak? Yang kamu kata kalau jalan kau hukuman untuk potong tangan, semua orang Malaysia kudung mereka. Orang ni reti tak reti? Ini prasangka orang-orang jahil. Dan ada pula seorang hamba Allah. Ada seorang hamba Allah yang beritahu saya. Dia kata ada seorang penceramah, dia kata dalam Quran ada kalimah Melayu 22 tempat. Buat pencacai belaka. Kalimah Melayu itu perkataan malak. Malak-malak tu Melayu lah maksud dia. Saya tidak nak tipu siapa. So dia ceramah buat raung satu masih muda. Kononnya Melayu lah Islam, Islam hebat dengan Melayu, Melayu hebat sebab Islam dan sebagainya. Melayu hebat sebab Islam tu lah. Islam hebat sebab Melayu kena fikir balik. Sebab Islam bukan milik bangsa. Sehingga dia berani kata dalam Quran ada 22 tempat ada kalimah Melayu. Dia kata malak. Saudara, kalau saudara buka Quran, perkataan malak semua ditujukan kepada orang samsing, orang sombong, orang kafir, orang tongong semua. وَقَالَ الْمَلْءُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالَ الْمَلْءُ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ. Berkatalah pemimpin-pemimpin yang bodoh, pemimpin yang sombong, pemimpin menjadi musuh para Nabi. Semua perkataan malak ni musuh Nabi-Nabi belaka. Tapi so, dia punya andai yang Allah mengerti bahasa Arab macam mana. Ni semua wasangka-wasangka. Kalau kita ikut puak-puak sesat macam ni, so, kita sesat juga. Kita kata rupanya dalam Quran ada Melayu. Ada Melayu, hebat orang Melayu. So kita tak nabi orang Melayu memang hebat, tapi janganlah autar lebih kan. Kalau saya nak kata orang Melayu hebat, tak salah. Kita kan sayang bangsa kita, itu nombor. Maka Allah Ta'ala jadikan sifat sayang kita pada bangsa, cara dikekalkan setiap bangsa. Dan Allah Ta'ala memuji setiap bangsa. Ia merupakan ciptaan Allah yang agung, yang hebat. Untuk kita berkenal-kenalan, siapa menyapa. Bukan untuk kita taksub kita Melayu paling hebat, bukan. Bukan untuk kita tunjukkan nasionalisme kita lebih kuat sehingga menghina bangsa lain, tidak. Saudara boleh sayang bangsa saudara, itu cara Tuhan kekalkan bangsa. Tapi menghina bangsa lain tak boleh. Kemudian autar lebih sangat pun tak boleh. So kalau sekiranya kata Melayu ada dalam Quran, orang Melayu ni ada Nabi Rasul dah. Nabi penyudahnya Nabi Melayu. Tapi yang ada betul, ada juga Nabi palsu Melayu. Ini cara-cara tak betul. Ini semua wasangka buruk orang jahil terhadap Islam. Yang kita bengang sikit, dia boleh raung ceramah cakap macam tu. Macam mana dia dipilih tu? Dia punya kayu ukur apa dia? Sebab tu ini satu ketika pengkhianatan ilmu dan amanah. Sebab tu saudara, orang akademi menjadi kewajipan mereka turun dalam masyarakat hari ini. Jangan biarkan orang jahil mengambil tempat tu. Dan ini disebut oleh Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Bukhari sebut hadis ini 5 kali dalam sahihnya. Kata Nabi SAW, hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmi fadallu wa adallu. Kemudian akan datang satu zaman manusia menjadikan orang jahil sebagai ketua mereka. Lalu mereka ditanya dan beri fatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan mereka sesatkan orang. Mereka ni yang diberi peluang lebih. Yang benar-benar berilmu, yang benar-benar hebat, dimatikan fungsi. Sama ada orang mematikan atau dia matikan sendiri, mengajuk sendiri. Akhirnya tidak berfungsi, dibiarkan orang-orang yang merasakan bahawa ceramah ni cara nak cari glamour, sehingga dia lupa ia amanah. Kamu akan jawab di hadapan Allah setiap apa yang kamu cakap. Orang-orang dengar ni tak bersalah, kamu cakap bersalah. Sebab bila diikut kamu akan jawab di hadapan Allah. Sebab itu Imam Malik punya tawadhu, Imam Syafi'i punya tawadhu. Cukuplah Imam Malik hujah aku di hadapan Allah. Aku tak nak jawab, biar Imam Malik jawab. Sebab Imam Syafi'i belajar Imam Malik. Hatta Imam Ahmad berkata, bagiku di muka pengadilan nanti cukup Syafi'i hujah aku depan. Aku letak Syafi'i depan sebab aku belajar dengan dia. So, lihat takutnya mereka. Bukan mereka melihat bahawa jadi imam, ini jawatan kita katakan populariti, jawatan selebriti, bukan. Ya, mana Allah Ta'ala. Itu kalau kita tafsir Quran cara otak kita, yang disebut oleh Nabi SAW, man fassara al-Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa tafsir Quran ikut akal dia, sedia dia dalam neraka. Tunggulah dalam neraka. Lalu kita cukup bimbang. Sebab itu saya katakan, keinginan beragama, saya dah selalu sebut,
Saudara, semua manusia dia ada keinginan beragama. Tetapi bila keinginan yang timbul, kita tak tahu. Ada orang 40 baru timbul keinginan beragama, ada orang 50. Saudara, kenali dulu orang agama sebelum keinginan itu menguasai saudara. Bila keinginan menguasai saudara, saudara mula cari guru, lalu silap pilih guru, akan sesat. Asal nak taubat, nak taubat, tapi silap pilih guru. Taubat tangan ayah, habis. Makin jahanam baik jadi macam pasir dulu berbanding ikut epik. Terus kufur. Sebab itu keinginan beragama kita sekarang, saudara-saudara semua, bila daripada sekarang kita dah kenal siapa ulama yang baik, bertakwa. Kelak kalau kita nak taubat, kita nak jadi baik, kita terus tuju pada orang ni. Kita kenal mereka orang baik, lurus perjalanan hidup. Mereka bukanlah orang-orang yang mengaku, bukanlah orang mencari kepentingan. Betul nak nasihat kita. So bila ada je keinginan untuk berubah, insya-Allah jumpa orang ni, maka kita selamat. Tapi bila datang keinginan berubah, keinginan untuk berubah, tiba-tiba kita jumpa orang silap, maka kita makin sesat. Dan sesat kita lagi tu, dulu sesat cara tak beragama, dia ni sesat dalam agama lagi bahaya. Mula dia pertahankan pendapat-pendapat batil. Mula dia menggunakan agama dengan mudah-mudah nak kafirkan orang tak sama dengan dia. Ini semua benda-benda berat belakang. Dan itu kita kena amanah dan juga mengelakkan perkara seperti ini. Ini disebabkan mereka tidak menyuruh kamu ke arah hidayah. Dan sekali-kali mereka tidak mengikut dalam urusan agama kecuali hanya sangkaan-sangkaan dan waham yang mereka taklidkan. Waham ialah kita katakan lintasan hati mereka, kekeliruan yang ada dalam hati mereka. Nenek moyang mereka sebagai sangkaan daripada mereka bahawa mereka atas kebenaran, sedangkan sebaliknya mereka lah golongan yang mendustakan. Kalangan mereka ada terus mempertahankan khurafat atas nama pantang larang. Kalau yang pantang larang ini, kalau langgar bahaya. Siapa cakap? Nenek moyang cakap. Mereka ni semua ada waham, ada kekeliruan, wasangka yang sesat. Orang ni perlu dibetul-betulkan. Sebab memang ada masyarakat kita cukup takut. Saya ingat pernah satu kes seorang hamba Allah datang, cerita anak dia kena gangguan. Saya tengok tangkar dekat lengan dia. Saya kata ni tangkar, buang lah. Jangan buang ustaz, nanti celaka anak saya. Tok rumah kata tak ada buang. Saya tahu nak buang, orang nak buang, tak boleh ustaz, nanti bahaya. Lihat wasangka, lihat zamnya yang tak betul. Tok rumah kata kalau buang susah kamu. So jangan kita diajar wasangka menguasai diri kita, bukan ilmu. Sebab itu orang kita paling banyak kena tipu surat berantai, SMS berantai. Yang berantai kita belaka. Silap harimau berantai, gitu kan. Surat berantai kalau sudah masih ingat, kononnya ada seorang penjaga kubur Nabi SAW. Dia bermimpi bahawa umat Muhammad sekian-sekian banyak, yang selamat banyak ni. Maka seborkan surat ni, photostat 20 keping. Kalau siapa yang photostat dia dapat, kalau berniaga untung. Kalau tak photostat buang dalam tong, bankrupt perniagaan. So ini wasangka semua. Memang betul surat tu cantik dia punya isi dia. Tapi di bawah saudara, penutup dia mengajar kita bodoh. Photostat sebor ni. Kalau tak sebor, kamu akan jadi susah. Kamu sebor senang, lalu dia pun bagilah testimoni dia. Kononnya ada orang dah cerita, terus jadi kaya lepas tu. So ini pemikiran khurafat ambil. Kemudian SMS berantai pula, sama juga. Forwardkan 20 orang. Kalau abaikan nanti susah hidup. Kita pun forward lah 20 orang. Habis ustaz-ustaz kita bagi juga. Sampai punya otak punya telakuk. So ini semua wasangka-wasangka yang menjahanamkan kita. So kita nak bertindak biar dengan ilmu. So dapat satu SMS, gunalah ilmu yang ada sikit tu. Ni SMS saya sebor tak sebor. Kemudian tanya orang alim pula. Tanya orang pandai. Ustaz saya dapat SMS bini-bini. Macam mana ustaz? Tak payah sebor ke buat. Sampai saudara kita koyak depan anak murid kita. Ustaz saya tak berani, ustaz biasa ustaz koyak sini. Awak tengok depan ni ustaz jadi apa pula? Koyak. So dia punya takut, luar biasa. Ini semua wasangka, zon, waham yang merosakkan orang Islam. Sedangkan kita diminta bertindak dengan ilmu pengetahuan, dengan kebijaksanaan. Islam ni agama bijaksana. Islam cukup memuliakan akal supaya kita berfikir. Tiba-tiba kita ditipu dengan surat berantai. Ditakutkan dengan benda macam tu. Dan kita dipromotkan dengan benda-benda yang kita tak pasti. Tidak adanya perbuatan Nabi SAW dan sebagainya. Hadis. Dalam hadis sabda Nabi SAW, khaslatan laisa fawqahuma syai' min al-khair, husnul zan billah wa husnul zan bi ibadillah, wa khaslatan laisa fawqahuma syai'un min asy-syarr, su'uz zan billah wa su'uz zan bi ibadillah. Maksudnya terdapat dua sifat yang tidak ada sesuatu pun lebih tinggi daripada kedua-duanya,
dari sudut kebaikan, iaitu baik sangka kepada Allah Ta'ala, baik sangka pada hamba. Manakala dua sifat yang tidak ada sesuatu pun lebih tinggi daripada keduanya dari sudut kejahatan, itu buruk sangka pada Allah Ta'ala dan buruk sangka pada hamba-Nya. Kata Hafiz Iraqi, hadis ini tidak ada asal, tidak ada sandaran pada Nabi SAW. Walau maknanya betul, buruk sangka baik pada Allah ni macam saya katakan tadi wajib berdasarkan hadis. Buruk sangka baik pada orang iman juga wajib. Sangka buruk pada orang beriman hukumnya haram, demikian juga kepada Allah Ta'ala. Tapi hadis ini dengan lafaz ini, ia bukanlah hadis yang disandarkan pada Nabi SAW. Sebab itu Al-Hafiz Iraqi yang mentakhrij kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan perkara ini. Dan Imam As-Subki rahimahullah yang datang selepasnya menghimpunkan semua hadis di ahadis allati la asla laha fi Ihya. Hadis-hadis yang tidak ada hubung kait langsung dengan perkataan Nabi SAW. Antaranya hadis ini. Tapi dari sudut makna kita dah jelaskan tadi. Hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang kebenaran. Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, "Iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhann akdzabul hadis." Berhati-hati kamu daripada prasangka, kerana sesungguhnya prasangka sedusta-dusta percakapan. Umar berkata, "La tadhunnanna bi kalimatin kharajat min akhikal mu'min illa khairan wa anta tajidu laha fil khairi mahmala." Kata Umar Khattab, jangan kamu merasa zon prasangka dengan perkataan yang keluar daripada saudara kamu yang beriman kecuali kebaikan, sedang kamu dapati baginya ada kebaikan yang mungkin ditanggung. Maksudnya begini, seorang kalau didengar orang beriman bercakap, maka hendaklah dia menganggap berprasangka percakapan itu niatnya baik. Kalau katakan dia silap cakap, maka kita anggap ia sebagai satu kesilapan yang tidak disengajakan. Contoh, saya berceramah dan saya kata, tiada binatang yang boleh dikorbankan ialah kambing, lembu dan kaldai. Tersilap sebut kaldai. Ustaz sesat kaldai. Saudara tahu saya tidak terbiasa salah begitu misalnya. Dan saudara tak tanya lepas tu macam Ustaz kaldai boleh korban? Tak boleh. Tadi Ustaz sebut, silap lah tu. Itunya apa yang keluar daripada mulut orang beriman. Tiba-tiba nampak macam salah, kita kena anggap. Kalau ada mahmalah ni maknanya kalau kita boleh tanggung kata apa pada benda yang positif baik, dia silap cakap tu, dia tak ada niat tu, bukan tujuan nak menghina misalnya. Katakan dia beri contoh tiba-tiba kena kat kita, tak pandai contoh. Ustaz tak niat contoh bagi kita, bukan niat dia nak jadikan kita sebagai contoh. Barangkali tak sengaja kita sama masa Ustaz tu bagi contoh, barangkali macam sama tapi tak sama, niat dia lain. Dia saudara, di situ kita cuba, kalau orang beriman bercakap, orang yang saya katakan perjalanan hidup dia lurus, baik, saudara kenal. Kalau dia tersilap cakap, kalau ada ruang untuk saudara maafkan dia, beri uzur pada dia, lakukan. Maka dia tak niat begitu, dia tak bercakap dengan tujuan begitu. Maka benda ni penting. Sebab itu kalau musuh politik, dia akan manipulasikan dengan cepat. Oh, silap cakap, dia tikam ke depan terus. Tapi kita orang beriman tidak menggunakan kesilapan orang beriman sebagai senjata. Bukan kita anggap barangkali tersilap, tersasar. Sebab itu dalam Islam ada apa yang disebut sebagai sabqul lisan. Sabqul lisan maknanya lidah bercakap dulu pada otak. Otak fikir lain, lidah cakap lain. Ia disebut dalam hadis sahih muttafaq alaih. Bagaimana kisah seorang lelaki Nabi SAW cerita. Nabi kata, "Lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi fi falatin." Nabi kata Allah lebih suka taubat seorang hamba daripada seseorang yang dia naik kadai, dia naik unta, lalu jatuh dari unta dia di tengah padang pasir. Maka unta tu pun lagi, dia pun termenung orang macam mana. Jatuh pula tengah padang pasir. Kalau tepi senang, tengah padang pasir, sana jauh, sini pun jauh. Unta yang sarak dengan bekalan, yang sarak dengan semua peralatan, cabut lagi. Mustahil lah. Termenung, dia tidur lah. Tunggu mukjizat berlaku, tunggu karamah berlaku, tunggu makunah berlaku. Tiba-tiba terkejut tidur, dia nampak unta depan mata dia. Maka apa kata dia? Kata Nabi SAW, "Wahai Tuhan, engkaulah hamba-Ku, akulah Tuhanmu." Silap cakap. Dia nak kata, "Ya Allah, engkaulah Tuhanku, akulah hamba-Mu." Jadi kamu beri perhatian, dia silap, "Ya Allah, engkaulah hamba-Ku, akulah Tuhanmu." Ini disebut dalam hadis muttafaq alaih. Ini namanya sabqul lisan, silap cakap. Dia tak rosak hati, dia salah cakap. Ini tak dia ambil kira sabqul lisan. Sebab itu saudara, orang beriman kalau bercakap, ada ruang untuk kita uzurkan dia. Dan kita tahu dia tak bermaksud demikian, dia orang baik, orang sopan. Maka kita lakukan cara yang diajar oleh Umar Khattab radhiyallahu ta'ala anhu.
Pandangan yang menyatakan mazhab Syiah sebagai orang Islam sebagai beriman pada Allah dan Rasul. Bagaimana pula dengan golongan Syiah yang mengkafirkan sahabat akidah mereka, siapa ulama berusaha untuk mengharmonikan persoalan antara sunnah dan Syiah. Saudara-saudara semua, Syiah ni ada beberapa pandangan ulama dalam menghukum mereka. Golongan-golongan awalan, sebab kita tahu kata Ibn Khaldun rahimahullah bahawa Syiah merupakan mazhab yang tertua di dunia. Dia lebih dulu pada mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Ianya asasnya ialah kerana kecintaannya pada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala dan kaum keluarga. Bila datang zaman kerajaan Umayyah, sebahagian khalifah amat menindas keluarga Sayyidina Ali dan keturunannya. Kemuncaknya ialah kematian Sayyidina Husain. Dan sebelum itu diracunnya Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ini menambahkan kesedihan, simpati orang kepada mereka berdua. Maka lahirlah kumpulan yang disebut sebagai kumpulan Syiah. Syiah ni maknanya penyokong. Istilah Syiah ni penyokong. Ini kalau suruh sokong tu nama Syiah orang tu, kumpulan dia. Asal kata Syiah. Tapi bila sebut hari ni Syiah disinonim dengan kumpulan yang menyebut tentang ahli bait. Maka mereka ni saudara mula berkembang daripada satu simpati pada Sayyidina Ali menjadi suatu fahaman politik, kemudian bergerak menjadi fahaman akidah. Asal dia hanya fahaman politik, macam parti dia asalnya. Akhirnya dia menjadi fahaman akidah. Maka bila jadi fahaman akidah, pada permulaan saudara mereka tidak mengkafirkan pada sahabat. Maka timbul asal Syiah-Syiah yang pembahagiannya lebih kepada Syiah Imamiyah atau Isna Asyariyah, Imam 12, dan Syiah yang dikenali sebagai Zaidiyah dan Syiah Ja'fariyah. Dan mengikut majlis fatwa tahun sekitar era 70-an, Syiah Ja'fariyah dan Zaidiyah diakui di Malaysia asalnya. Asal mula-mula diakui. Kemudian majlis fatwa tarik balik. Kumpulan ini diharamkan daripada merepotkan Malaysia. Bila mereka makin teruk saudara, bila mereka mula menjadikan mengkafirkan para sahabat sebagai satu agenda mereka. Ulama permulaan seperti Nawawi dalam Sahih Muslim menganggap mereka sebagai ahli bid'ah. Ahli bid'ah sama macam Khawarij, Jahmiyah, Mu'tazilah. Golongan ini disebut ahli bid'ah. Tetapi selepas itu, era selepas Imam Nawawi, khususnya bila mereka sudah sampai peringkat ada negara. Dulu mereka tak ada negara, mereka ada negara Fatimiyah di Mesir. Itu negara Syiah pertama. Kemudian negara Syiah di Afrika. Kemudian dia berkembang sehingga revolusi Iran tahun 1979. Kejatuhan Baghdad. Hari ini Baghdad dan Iran dua kerajaan Syiah. Dan juga kerajaan Syiah di Syria, bawah pimpinan keluarga Asad. Daripada Hafiz Asad, Bashar Asad, ini keluarga Syiah tegak, Alawiyin. Maka saudara mereka mula mewujudkan permusuhan dengan ahli sunnah yang cukup serius. Sebab itu ulama mutaakhirin menghukum mereka sebagai kafir. Mutaakhirin, kebanyakan mereka. Bahkan sebelum itu Imam Malik sudah menganggap Syiah ini terkeluar dari Islam kerana memaki para sahabat, dan juga menyatakan mereka kafir seperti Awaqah Umar dan Uthman. Kerana hadis Nabi jelas, la yarmi rajulan bil fusuq wala bil kufr illa irtadda alaihi illam yakun sahibu kadzalik. Dan hadis yang sahih, seorang tidak boleh menuduh orang tu kafir atau fasik, melainkan akan pulang balik pada dia kalau orang tu tak macam tu. Dan bila saya baca dalam kitab Miftahul Jinan, ini merupakan kitab induk dalam mazhab Syiah. Saya baca beberapa buah kitab, saya tak ambil lah daripada orang yang cakap, daripada kitab Syiah oleh Imam Kohlani dalam kitab Kafi. Saya baca komentar ulama seperti Al-Marhum Sayyid Hawa, Al-Syekh Al-Marhum Abdul Rahman Al-Jazairi. Saya baca petikan kalangan Imam Khomeini dalam buku beliau Al-Hukumah Islamiyah. Ini saya dah baca. Bukan saya kata saya hadam, saya cukup faham apa yang dia nak maksudkan dalam banyak hal. Kemudian yang terbaru saya baca kitab Miftahul Jinan karangan Imam Qummi, yang merupakan antara kitab induk. Kalau saudara tengok Syiah bila pergi ke Mekah, dia bawa kitab ni. Dan saya kebetulan bila pergi kat Sabah jumpa, saya beli juga. Tapi dia duduk rak bawah sekali lah. Kalau tempat kitab saya tu bawah sekali. Itu cara susun kitab. Dia dengan tu di atas, yang ni yang bawah sekali lah. Dia sebanding dengan buku-buku yang lain yang kita nampak tak berapa manfaat pada kita. Maka kita baca. Saya baca helayan demi helayan, dan saya masih membaca.
bahawa bila mereka ziarah kubur dia pakai, mereka mesti melaknat semua sahabat mereka ahli bait. Ia satu adab ziarah kubur. Adab ziarah kubur dia kata. Bayangkan. Maka ini menjadikan mereka makin melampau. Ya, dulu ada usaha takrib ulama oleh Persatuan Ulama. Dan sebelum Persatuan Ulama buat takrib mazhab, telah dilakukan oleh Yusuf Qaradawi sebelum tu. Dan Azhar pernah buat. Tapi ulama Azhar, saudara, di belakang mereka dimaki hamu oleh pokok Syiah. Akhir takrib tu gagal. Dan sehingga Syekh Abu Hasan Ali An-Nadwi mendedahkan dalam buku beliau, Suratan Mutadadatani Baina Syiah Imamiyah wa Ahli Sunnah Jamaah. Ini merupakan kitab karangan beliau sebelum beliau wafat, tentang hipokritnya Syiah dalam mengkafirkan para sahabat. Dan mereka mengamalkan sistem taqiyah. Taqiyah ni saudara-saudara tanya tak aku, sampai mati tak aku. Terutama bila dia minoriti, dia tak akan cakap. Dia kata baru ni ketua Syiah kat Malaysia buat satu sidang akhbar. Dia kata, saya dengar apa yang dia cakap. Oh, kita menganggap ahli sunnah adik-beradik. Kalau adik-beradik yang kamu bunuh dekat Iran, dekat Iraq, kenapa? Adik-beradik ke? Kat Malaysia kamu anggap adik-beradik sebab kamu tak kuat lagi. Bila kamu kuat, kamu jadi setan. So di Iraq, mereka membunuh orang bernama Umar 26 orang, nama Umar mereka. Hanya sebab dia nama Umar, dibunuh. Mereka cukup benci pada Umar. Oh, biasa. Saya jumpa sahabat saya di Iraq, sehingga mereka kata kami terpaksa tinggalkan Baghdad, pergi wilayah Kurdi. Sana je kami selamat. Sebab orang Kurdi mazhab Syafi'i ahli sunnah, mereka dikuasa otonomi di Iraq. Di Baghdad mereka buat penyucian ahli sunnah. No ahli sunnah di kota Baghdad. Sebab tu saudara, menteri dia tu jadi pembunuh bersiri untuk membunuh orang Syiah sebab mereka dizalimi. Dan dia orang tengah cari menteri utama mereka yang buat satu squad untuk membela ahli sunnah. Luar biasa. Ini suatu kita katakan perkara yang menyedihkan. Sebab itu Iran, dia tidak condemn pun Syria kena bunuh ramai puluh ribu orang. Dia tak condemn. Bagi dia itu satu perkara okeylah Syiah. Yang condemn ni Saudi, Qatar ahli sunnah yang salurkan bantuan. Syiah tak. Iran tidak, Iraq tidak. Yang nak tolong orang Syria semua Turki sebab dia ahli sunnah. Tu nak tolong sangat. Kena pula jet dia jatuh pula Syia. Dia akan melalui fasa baru. So, kita ahli sunnah cuba berlembut dengan Syiah. Luar biasa cara kita berlembut. Kita tidak menghukum dia kafir, tapi mereka anggap kita kafir. Kita tidak melaknat pemimpin mereka, tapi mereka melaknat pemimpin-pemimpin para sahabat orang beriman. Maka ini menimbulkan konflik yang cukup berpanjangan. Sebab itu Yusuf Qaradawi beri amaran kepada kedutaan-kedutaan Syiah supaya tidak menyebabkan Syiah di kalangan majoriti umat Islam sunnah. Dan ada perdebatan Qaradawi dengan Rafsanjani dan pemimpin Syiah yang mempunyai pandangan yang saya katakan cukup agak keterlaluan kepada para sahabat, kepada umat Islam. Bahkan mereka mengaku Quran pun sudah dipinjam. Kata mereka Quran sebenarnya 7,000 ayat, bukannya 6,236 ayat. Mana lagi 700 ayat? Ahli sunnah hilangkan, kata dia. Seorang menafikan Quran, kita nak ada apa lagi? Mereka ada tafsir Syiah yang terkenal. Bila saya baca Manahij, saya belajar Manahij Mufassirin, artinya metodologi pada ahli tafsir. Antara dia ialah saya baca tentang tafsir Syiah. Luar biasa mereka menafsirkan setiap ayat. Mesti kalau ayat pujian berkait dengan Ali, ayat kejian Aisyah Umar tak kena belaka. Bila inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah, Allah perintahkan kamu sembelih lembu. Sebenarnya bukan lembu tapi sembelih Aisyah. So, teruk tafsir dia. Ini bila kita baca dalam Manahij Mufassirin, Syekh Profesor Dr. Hussein Zahabi mendedahkan dalam kitabnya At-Tafsir wal Mufassirun. Kerana beliau kaji semua tafsir, termasuk tafsir Syiah, dan bawa nas tafsir Syiah. Bukan dia akan bawa nas itu sendiri, rujukan jilid ke berapa. Lepas tu Syiah ni kita nak cakap pun nak itu panjang. Kita patut ada seminar Syiah, kita patut ada wacana supaya kita faham betul-betul Syiah, kedudukan mereka. Tapi secara untuk sekarang kita lembut dengan mereka. Dan kebanyakan sikap lembut ahli sunnah berluang mereka untuk mewujudkan pemusuhan sebagaimana sekarang. Kita lembut sangat, lembut. Luar biasa lembut. Kalau kita nak buat masjid ahli sunnah kat Iran tak boleh sebenarnya. Tapi kalau mereka nak buat, mereka berkata kami pun nak masjid, kami nak semayang kan apa-apa. Mereka buat sambutan Fatimah. Kita sayang Fatimah tu Allah Ta'ala. Tapi sambutan itu ada penghinaan pada orang lain. Saya bila sebut Fatimah, lawan Fatimah Abu Bakar Siddiq. Mereka cukup musuh Abu Bakar kerana ada kisah yang mereka dustakan.
antara Waqah dengan Fatimah radhiyallahu taala anha. Saya nak cerita ni panjang sejam pula lah. Tak ada lain pula. Bagaimana pula prasangka buruk terhadap orang tidak berminat untuk jemaah di masjid. Sehingga ada ulama yang menyalahkan berikan 17 sebab kenapa mereka tidak hadir. Saudara-saudara semua, kita orang tak hadir ke masjid. Kita tahu masjid ni banyak kat Malaysia. So tak boleh hukum orang tak datang masjid sebab dia tak datang masjid. Kita ada masjid, ada seorang. Barangkali di komitmen kerja, dia keluar-keluar dan sebagainya. Sebab itu kita perlu beri keuzuran. Allahumma illa melainkan tempat salah satu masjid tu dia tak ada masjid lain. Kalau memang satu masjid tu dan dia tak datang, berterusan tak datang, sehingga saudara ziarah dia, tanya dia, maka ketika itu saudara berhak untuk buat sangka pada dia. Dan sebagaimana pada sahabat kata Anas bin Malik, kami menganggap orang tak datang masjid itu sebagai orang munafik. Saudara baca dalam Riyadhus Shalihin dalam bab kitab solat jamaah, saudara akan jumpa bab itu. Kalau sahabat menganggap yang takhallus solat isyak, solat subuh, solat jemaah, dia anggap sebagai munafik. Kami menganggap mereka munafik. Dan kami cukup bimbang. Kalau kami tak ada, kami juga disenaikan orang munafik. Jadi dalam suasana kita kat Malaysia, kita masjid banyak. Bagi saya, andaian tu masih terbuka. Masjid banyak. Kat Kilang pun ada surau. Kat sekolah pun ada surau. Tapi ustaz tu tak di masjid ke? Tak, dia mungkin semayang surau sekolah dia jadi imam untuk anak-anak murid dia. Jadi andaian seperti itu memang praktikal daripada kita menafikan dia. Jadi dalam suasana kita kat Malaysia, kalau masjid banyak, Allah ma'illah mereka selalu kenal sangat dia. Daripada bulu hidung sampai bulu kaki selalu kenal dia. Ustaz ni dia tak ada Ustaz mana pun. Tapi dia bukan ruang untuk kita buruk-burukkan dia, tapi ruang untuk kita cari ikhtiar dan usaha bagaimana dekatkan dia. So buruk-burukkan dia tak boleh untung kita. Kalau saudara tujuan, saya memang confirm, tapi confirm nak buat apa? Saya nak burukkan dia. Adakah itu tujuan awak? Patutnya kalau confirm dia tak datang, cuba dekati dia dan tanya kenapa. Saudara kita jangan ajar dia kita memburukkan orang. Kita tak untung benda pun, tapi belajar bagaimana cara kita nak bimbing dia. Sebab kita, bila kita terlalu negatif pada orang saudara, dia tidak menguntungkan cara pergaulan dia. Bila kita bersikap positif, banyak kelebihan dia, menjadikan kita pendakwa yang sabar, yang istiqamah. Dan hati kita pun saudara lunak, jadi hati yang tak suka gaduh dengan orang. Tapi setiap kali kita wasangka orang, kita nak tuduh, nak war-war, nak kebek, dia akan merosakkan hati kita. Hati kita jadi keras, sehingga kita melupakan tanggungjawab kita. Lepas tu dah kamu confirm dia tak pergi, buatlah sesuatu. Awak jangan salah tutup hati dah ni, dah teruk dah ni. Jangan. Tidak ada pun seorang yang kita boleh hukum dia telah tertutup hati. Setakat dia dah umur 50, orang kata kalau 40 dah tak boleh. Itu tak betul. Itu kebiasaan. Walau dia 50, walau dia 60, walau dia 80, lagi dia ada nyawa. Lagi dia ada nyawa, so dia layak untuk taubat. Dia layak untuk jadi orang baik. Lagi dia ada nyawa. Tak kira umur 80 pun. Tengok nazak pun dia ada kesempatan untuk baik. Sebab tu kita diajar orang nazak kalimah la ilaha illallah. Kalau kita confirm tak payah ajar. Sebab macam hak sahat. Jangan ajar. La ilaha illallah, mudah-mudahan itulah detik yang dia boleh perbaiki diri dia. Dan dia akan rasa buntu dengan kalimah itu. Atau orang kafir pun kita diminta ajar kalimah tu, sebagai Nabi SAW ajar pada Abu Talib. Kita jangan berputus asa dengan manusia. Sebab kita hidup atas dunia diajar untuk mendampingi manusia, sama-sama bawa dia dekat pada Allah. Bukan kita ajak masih jauh pergi pada Allah, bukan dekat sama-sama. Dan kita akan rasa seronok bila ada saudara kita dekat dengan Allah, hasil usaha kita seronok. Dan itu adalah kita katakan deposit Allah beri pada kita. Kegembiraan itu adalah pahala pertama Tuhan beri sebelum mengadap dia. Ini kelebihan kita bersangka baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.